Dana EP anda. Ya, sebenarnya ya ada seorang pendengar yang menanti di hujung talian yang ingin berbual dengan Dr. Yaakob pada petang ini. Selamat petang Encik Abdul Qayyum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Encik Yaakob. Ya. Saya nak tumpang tanya sikit. Boleh. Umur saya 70. Alhamdulillah. Saya dah tahun 2011. Saya ada dapat kad biru. Saya apply dapat. Alhamdulillah. Baru jadi expire bulan 2 2014. Okay. Jadi bulan 2 2014 saya pergi Balai Rakyat. Saya nak extend. Diorang hantar surat dengan cek tak nak approvekan. Dia minta saya appeal dengan dia. Okay. Saya cakap apa yang nak appeal? Saya sakit COPD, saya sakit kecil manis. Umur saya 17 tahun. Baiklah. 15 tahun saya tak kerja kan. Jadi ni baru dia hantar saya surat suruh appeal. Habis dalam tu surat bahasa Inggeris, manalah saya tahu. Baiklah, terima kasih ya Encik Abdul Qayyum. Terima kasih Encik Abdul atas keprihatinan anda ya. Memang ini salah satu perkara yang saya rasa prihatin bagi masyarakat usia kita. Saya rasa salah satu usaha yang mereka boleh lakukan ialah untuk meraju kepada APP mereka atau MP mereka untuk mendapatkan penguraian. Saya rasakan bahawa mungkin ada sebab yang tertentu oleh pihak pemerintah. Kalaulah beliau telah mendapat kad biru dahulu, saya rasa kalau tak ada penukaran dari segi income dan sebagainya, saya rasa mungkin ada sebab-sebab yang lain yang tertentu. Tapi kita boleh buat rayuan. Jadi saya harap Encik Abdul Qayyum boleh tujukan rayuan beliau kepada AP Encik Abdul Qayyum. InsyaAllah kita akan menulis kepada pihak Ministry of Health untuk mendapatkan penyelesaian dan penguraian. Dan apa yang dinyatakan oleh Encik Abdul Qayyum itu adalah isu kesihatan. Memang. Dan menyentuh tentang isu kesihatan juga. Ini adalah salah satu cabaran ya bagi masyarakat kita dan juga bidang-bidang yang perlu kita berikan perhatian utama. Antaranya ialah kesihatan. Dan isu kesihatan ni telah pun Dr. Yaakob tekankan dalam perbahasan di Parlimen Februari lalu. Jadi mengapa Dr. Yaakob menyifatkan ia sebagai satu cabaran isu kesihatan ni? Saya rasa ini salah satu perkara yang kalaulah kita tidak fahami sekarang dan membuat beberapa program-program yang tertentu, ini akan menjejas masyarakat kita apabila kita menjadi tua ataupun golongan usia akan terus meningkat. Kita tahu kita ada beberapa cabaran kesihatan dari segi kidney lah, dari segi obesiti dan sebagainya. Ini banyak yang telah pun diutarakan. Sebenarnya Dr. Intan pun telah pun mengutarakan perkara-perkara sedemikian di Parlimen baru-baru ini bahawa ini salah satu cabaran masyarakat kita. Termasuk juga dengan apa yang kita tahu bahawa di kalangan masyarakat kita dari segi insurans itu tidak begitu berluasan. Jadi dengan trend-trend sedemikian, kita khawatir kalau salah satu hari apabila kita telah pun berusia, kita menghadapi cabaran-cabaran kesihatan tanpa satu package atau satu coverage, ini akan menjejas masyarakat kita. Tapi kita tahu bahawa Medishield Life yang akan dijalankan oleh Pak Pemerintah akan merangkumi semua, tidak kisah umur mereka dan sebagainya, dan saya rasa itu satu langkah yang baik. Tapi pada masa yang sama kita tahu apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri juga, jagaan kesihatan yang paling baik ialah kita jaga kesihatan kita sendiri. We should stay healthy as far as possible. Jadi saya rasa ini salah satu message yang penting bagi masyarakat kita, oleh kerana petanda-petanda yang kita dapat menunjukkan bahawa ada cabaran-cabaran yang akan berlaku di masa-masa yang akan datang. Dan kalau ini tidak diatasi sekarang, kita akan menghadapi satu cabaran yang begitu besar di masa-masa yang akan datang. Ini salah satu keprihatinan APP Melayu saya, bahawa ini kita harus berbincang secara terbuka. Apa kita lakukan dari segi gaya hidup kita, dari segi makanan kita, dari segi budaya kita untuk kita melibatkan kesihatan dalam budaya kita dan sebagainya. Bagaimana kita boleh mewujudkan bukan hanya bagi golongan muda, tapi bagi semua lapisan masyarakat kita, termasuk mereka yang telah berusia juga. Dan saya rasa bagi golongan yang lebih muda ya, kita lebih proaktif ya. Tapi untuk golongan yang warga emas, mereka agak mengalami kepayahan untuk menjadikannya satu amalan dari segi kehidupan mereka. Jadi apa cadangan anda? Tapi kalau saya renung setiap pagi di East Coast Parkway, banyak golongan-golongan orang yang telah berusia daripada masyarakat Cina. Mereka bersenaman, cikung dan sebagainya. Saya rasa boleh tak kita mengambil iktibar dari itu, kita wujudkan satu movement di kalangan masyarakat kita juga untuk mewujudkan satu gaya hidup bagi golongan usia kita, sebagai brisk walking lah dan sebagainya, yang telah pun dijalankan beberapa masjid, tapi kita harus menjadikan satu movement seluruh Singapura. Gerakannya lebih luas lagi. Saya rasa itu yang diperlukan oleh masyarakat kita. Dan kita nak beralih kepada isu tentang agama pula ya. Pandangan yang berbeza, yang lebih rendah
terancam dalam soal agama ni, lebih-lebih lagi dengan adanya platform media sosial, pengaruh yang berbeza dari luar dan sebagainya. Jadi ini juga merupakan salah satu cabaran masyarakat kita hari ini. Ini tidak boleh dielakkan. Singapura satu negara yang terbuka. Kita ada internet, ada social media dan sebagainya. Dan banyak lagi rakyat Singapura telah pun berhijrah ke luar negeri dan sebagainya. Dan saya rasa salah satu masalah yang boleh berlaku ialah apabila kita ada perbezaan pendapat dari segi keagamaan, bagaimana kita boleh mendapatkan huraian. Kalau tak ada huraian, bagaimana kita boleh mengadakan satu etika di mana kita menghormati satu sama lain. Kita mendapatkan bahawa perbezaan itu ada satu baik dalam kalangan masyarakat kita. Dan kita teruskan kehidupan kita walaupun kita berbeza pendapat. Tapi dari segi fundamentalnya, dari segi amnya, kita semua setuju bahawa yang penting ialah sembahyang, berpuasa dan sebagainya. Tapi dari segi masalah-masalah yang lain, ada perbezaan pendapat. Bagaimana kita mengatasinya, saya rasa itu salah satu yang kita harus berfikir. Yang saya khawatirkan ialah apabila kita mendapati segolongan yang ingin mengajukan pandangan mereka melalui cara-cara yang ekstrim, dan tidak menghormati pandangan-pandangan yang lain dan menepikan pandangan-pandangan lain, saya rasa ini akan membawa satu pergolakan yang kurang sihat di kalangan masyarakat kita yang kita telah boleh menampak di masyarakat di negara-negara yang lain. Saya rasa apa yang kita harus lakukan adalah hidup tradisi diversity yang ada di Islam, di mana kita renung kembali sejarah Islam di masa-masa dahulu. Perbezaan pendapat ialah salah satu yang perkara yang selalu antara agak lumrah ya. Antara pemikir Islam dan sebagainya. Jadi saya rasa ini salah satu cabaran bagi masyarakat kita. Oleh kerana saya tidak inginkan kita berpecah belah. Yang telah berlaku di negara-negara lain berdasarkan pemikiran agama yang kita berbeza. Kita tahu bahawa Islam itu luas dari segi pandangan, dari segi pemikiran dan sebagainya, dan kita boleh membuat pilihan sendiri. Yang penting ialah apa pilihan yang kita buat pun mesti terikat dalam boundaries yang telah ditetapkan oleh agama kita. Oleh kerana kita tahu bahawa dari segi interpretasi dan sebagainya ada perluasan, ada perbezaan. Imam Syafi'i berbeza dengan Imam Hanafi dan sebagainya. Jadi kita rasakan bahawa dalam perkara sedemikian kita mesti sepakat bahawa kita setuju untuk tak bersetuju, dan kita tahu bahawa walaupun saya ada satu pendapat yang berbeza dengan anda, itu tidak akan mempecah belahkan masyarakat kita. Saya rasa itu satu nilai yang penting kita harus sanjung tinggi. Jadi dalam kita mempertingkatkan kehidupan sosio-agama, ya Dr. Yaakob, bagaimana pula MUIS umpamanya memainkan peranan menerusi program-program seperti Alive, Adil dan sebagainya? Pandangan anda? Pendidikan agama ialah satu pendidikan yang penting bagi masyarakat kita. Itulah tanggungjawab MUIS, dan kita akan terus bekerjasama dengan pihak swasta untuk memberi peluang bagi anak-anak kita untuk mendapatkan pendidikan agama. Jadi asasnya itu penting. Setiap anak Melayu Islam Singapura harus mendapat asas agama. Dari segi pengajaran Quran, cara bersembahyang, berpuasa dan sebagainya. Jadi keperluan keagamaan itu akan kita perlu memenuhi. Tapi pada masa yang sama juga kita tahu bahawa mereka juga ada pandangan-pandangan yang berbeza. Jadi peranan MUIS ialah untuk menentukan bahawa perbezaan-perbezaan itu boleh diterima. Kita membuat huraian yang saya rasakan merangkumi perbezaan ini, oleh kerana walaupun perbezaan itu ada, tapi perbezaannya bukan begitu besar. Kan? Kalau mengikut pemikiran-pemikiran ulama, memang ada perbezaan. Jadi peranan MUIS itu sebagai macam middleman, tapi arbitrator, tapi juga cakap terakhir di isu-isu yang terpenting. Sebagai contoh, soal ginjal dahulu dihuraikan oleh pihak MUIS dengan perbincangan dilakukan dengan ulama-ulama kita dan sebagainya untuk mencari huraian yang penting. Tapi semasa kita mencari huraian itu, kita ada perbezaan pendapat. Yang ada tak setuju dengan ini, ada yang tak setuju dengan ini. Benar. Tapi walaupun tak ada persetujuan, mereka hormat satu sama lain. Saya rasa itulah satu etika yang harus kita hidupkan. Oleh kerana kita tahu bahawa perbezaan itu akan berlaku. Memang agak nyata ya, perbezaan pendapat itu akan terus berlaku, dan bagaimana kita menguruskannya itu yang sangat penting. Dan kita akan kembali lagi sebentar lagi dan menyentuh pula tentang memperkukuhkan trust dan tunggak masyarakat pula bersama Tanya AP Anda.